Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 960 dan antara paparan utama. Berkawan itu lebih baik daripada bermusuh. Apakah makna wasatiyah bagi kera mengambang? Mengapa pilih demokrasi? Pemimpin menipu tiada kewibawaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli politik veteran DAP Lim Kit Siang berkata, Menteri Kesihatan yang baharu Khairy Jamaluddin telah bermula dengan cara yang tepat sebagai seorang Menteri Kesihatan dengan berjanji untuk menjadi lebih telus dengan memberikan maklumat COVID-19 yang lebih terperinci kepada orang ramai. Beliau juga memulakan inisiatif untuk meningkatkan operasi COVID-19 dengan memperuntukkan lebih banyak vaksin, tenaga kerja dan peralatan perubatan ke 5 negeri iaitu Sabah, Johor, Kedah, Pulau Pinang dan Kelantan yang sedang mencatatkan peningkatan mendadak kes COVID-19. Namun, kata ahli Parlimen Pakatan Harapan Iskandar Puteri itu, satu perkara mendesak yang tidak disebut oleh Khairy dalam sidang media tersebut ialah kadar kes baharu dan kematian harian akibat COVID-19 yang tinggi walaupun dengan kadar vaksinasi yang sudah tinggi dalam negara. Masih belum ada tanda-tanda trend penurunan peningkatan kes harian dan kematian sejak dari pengumuman Pelan Pemulihan Negara pada 15 Jun di mana negara kita mencatatkan 5,419 kes, 101 kematian akibat COVID-19, 667,976 kes terkumpul dan 4,069 kematian terkumpul akibat COVID-19. Sejak daripada hari tersebut, terdapat 18 hari dengan jumlah kes melebihi paras 20,000 kes, mencecah kemuncak 24,599 kes pada 26 Ogos, 6 hari dengan kes di antara 19,000 ke 20,000 dan 2 hari masing-masing untuk 18,000 ke 19,000 dan 17,000 ke 18,000 kes, ujar Kit Siang. Beliau mempersoalkan sama ada kes baharu dan kematian akibat COVID-19 sedang meningkat atau menurun, namun tetap memberi peluang kepada Khairy. Memandangkan terdapat tempoh inkubasi 14 hari untuk COVID-19, hanya adil untuk kita menunggu 14 hari sebelum menilai Khairy sebagai Menteri Kesihatan dengan dasar, strategi dan pendekatan baharu dalam memerangi wabak COVID-19. Dalam ucapan tersebut, Khairy berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan meningkatkan tahap ketulusan kementerian itu dalam mengeluarkan data dan maklumat tambahan kepada orang ramai berhubung COVID-19. Katanya, ia untuk memastikan tiada lagi dakwaan bahawa kementerian berkenaan merahsiakan data yang diperoleh. Ia penting bagi mewujudkan kepercayaan orang ramai kepada kerajaan, malah tiada lagi unsur kerahsiaan atau pemalsuan maklumat, tegasnya seperti dipetik Sinar Harian 1 September. Sebelum itu, Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan dan Pembangunan Wanita dan Keluarga Selangor, Dr. Siti Mariam Mahmud berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memberikan alasan khuatir berlaku kecurian data apabila aplikasi MySejahtera dan Selangkah diintegrasikan bagi pengesanan kontak rapat. Sedangkan, kata Siti Maria, kewujudan integrasi perlu untuk kemudahan mengesan kontak rapat pesakit COVID-19 dengan pantas. Beliau menafikan kebocoran data boleh berlaku kerana tidak semua data perlu dikongsikan antara MySejahtera yang dibangunkan Persekutuan dan Selangkah terlebih dahulu dibangunkan oleh kerajaan negeri. Tidak semua data daripada Selangkah akan diberikan kepada MySejahtera dan begitu juga dari MySejahtera kepada Selangkah untuk pengesanan kontak.
Ini kerana semua data ini adalah bersifat anonymous, iaitu bersifat rahsia. Katanya ketika sesi pertanyaan lisan mesyuarat pertama penggal keempat persidangan Dewan Negeri Selangor ke-14 baru-baru ini. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan tambahan Ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan Meru Muhammad Fakrul Razi Muhammad Mohtar yang bertanyakan kerahsiaan data pengguna selangkah sekiranya dikongsikan dengan aplikasi MySejahtera. Sekarang, kenyataan Khairi sendiri mengakui kepentingan budaya yang telus dalam perkongsian data menghalang pemalsuan maklumat. Khairi perlu berterus terang mengenai apakah pemalsuan maklumat yang beliau sebut itu berlaku. Kalau berlaku, dalam bentuk apa dan mengapa? Seperti kata pengerusi Pasukan Petugas Khas Menangani COVID-19 Selangor STFC, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, bahawa Kerajaan Selangor menekankan sistem pengujian, penelusuran, pengasingan dan sokongan FTTIS yang gagal dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan dengan berkesan. Ini kerana wabak COVID-19 telah dipolitikkan oleh pemimpin Perikatan Nasional sehingga kita gagal untuk lakukan yang terbaik. Cadangan-cadangan daripada STFC yang sudah lama dibuat tidak dihiraukan oleh Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan pasukan Menteri Kerajaan tebuk atapnya. Ditambah dengan senario kilang-kilang yang diberi kelulusan beroperasi ketika Perintah Kawalan Pergerakan dan total lockdown menambah bilangan yang dijangkiti COVID-19 di tempat kerja. Seolah-olah ada usaha supaya rakyat benci kepada Kerajaan Pakatan Harapan di Selangor. Menurut Siti Mariah, apabila wujud integrasi berkenaan, kesemua data pengguna selangkah bagi penjejakan kontak kasual dapat dilaksanakan oleh MySejahtera. Bukankah berkawan itu lebih baik untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan berdendam dan bermusuh yang tidak mencari ajaran Islam? Ironisnya, menteri yang menolak inovasi selangkah tiba-tiba kini duduk di portfolio Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Kebebalan apakah ini? Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang menggunakan sebahagian firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143 sebagai panduannya untuk mentakrif maksud wasatiyah dalam rencananya bertajuk Ciri Wasatiyah Bersama Masyarakat Majmuk. Terjemahannya, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian, wahai umat Muhammad, satu umat pilihan dan adil, supaya kalian menjadi saksi atas perbuatan umat manusia tentang yang benar dan yang salah, dan Rasul Nabi Muhammad SAW pula akan menjadi saksi atas perbuatan kalian. Surah Al-Baqarah ayat 143. Hadi berkata wasatiyah bermakna pilihan terbaik, adil, beristiqamah atas kebenaran dan sikap pertengahan atau sederhana. Begitu juga tidak bersikap tasahul iaitu bermudah-mudah dan longgar, dan tidak bersikap tasyaddud iaitu melampau daripada ajaran Islam yang sempurna, mengikut sempadan dan pendekatannya yang membawa rahmat kepada seluruh manusia. Ajaran Islam merangkumi segala aspek kejadian manusia yang melaksanakan cara hidup dan berperanan mengikut tujuan mereka diciptakan, iaitu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berkhilafah mentadbir urusan kehidupan manusia mengikut hidayahnya yang melibatkan diri, keluarga dan masyarakat, sehinggalah soal politik, ekonomi, sosial dan lain-lain dalam aspek individu, keluarga dan bermasyarakat madani, ujarnya. Menurut hadis Islam menentang sikap melampau dalam politik sama ada secara diktator yang bersifat individu atau kelompok, termasuklah kumpulan para agamawan yang dinamakan teokrasi. Selain itu, Islam juga menentang konsep liberal demokrasi barat yang bertuhankan rakyat tanpa syarat dan tanpa sempadan kemampuan serta kebijaksanaan manusia, termasuklah fitrahnya, kata Hadi. Beliau juga menegaskan bahawa Islam mewajibkan orang yang beriman berlaku adil kepada seluruh manusia, termasuklah terhadap musuh, sekalipun ketika berlakunya peperangan, dengan merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Nisa ayat 58 dan surah Al-Maidah ayat 8. Surah Al-Nisa ayat 58 menyeru agar menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya dan melaksanakan hukuman dengan adil. Sementara surah Al-Maidah ayat 8 mengulangi suruhan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman supaya sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah lagi menerangkan kebenaran.
Surah ini juga melarang umat Islam daripada membenci sesuatu kaum yang mendorong berlakunya ketidakadilan. Terima kasih Hadi Awang kerana membangkitkan semula konsep wasatiyah yang telah dilupakan termasuk oleh ahli partinya sendiri. Cuma Jom Channel teringat kepada kegagalan Perikatan Nasional iaitu gerombolan yang didukung oleh PAS sendiri untuk patuh kepada firman Allah yang dipetik oleh Hadi itu. Kera mengambang di Sabah telah menyebabkan pilihan raya negeri dijalankan pada 12 Oktober 2020. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyidin Mat Yassin sendiri mengakui bahawa kurangnya kepatuhan terhadap prosedur operasi standard SOP sewaktu kempen pilihan raya negeri PRN Sabah menjadi antara punca peningkatan kes COVID-19. Keadaan menjadi tidak terkawal apabila Menteri Kanan Keselamatan ketika itu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kuarantin wajib balik dari Sabah tidak perlu. Di mana letaknya wasatiyah dalam kedua tindakan pemimpin yang didukung oleh Hadi Awang itu? Malah pemimpin PAS Kelantan telah membeli 14 Mercedes-Benz untuk kenderaan mereka di saat negara mula diserang COVID-19 pada lewat tahun 2019 dan awal tahun 2020. Mercedes-Benz yang digunakan sebagai kenderaan rasmi Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob didakwa bernilai hampir RM700,000, sementara untuk Exco dan barisan kepemimpinan yang lain sekurang-kurangnya RM200,000, sehinggakan mereka disindir oleh netizen bahawa slogan BMF iaitu Buy Muslim First yang giat dipromosikan oleh PAS telah bertukar menjadi Buy Mercedes First untuk menambah garam pada luka rakyat yang kehilangan mata pencarian kerana COVID-19. Exco dan ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan pula menikmati kenaikan gaji pokok di antara RM3,000 hingga RM5,000 sebulan yang diluluskan pada Persidangan Belanjawan Kelantan 2021. Kata Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amarning Abdullah, kenaikan itu wajar memandangkan wujud perbezaan gaji yang agak ketara dengan rakan sejawat di negeri yang lain. Sedangkan umum mengetahui alasan Muhammad Amar itu sangat tidak munasabah memandangkan Kelantan adalah negeri yang miskin jika mahu dibandingkan dengan Pulau Pinang dan Selangor. Pendapatan isi rumah kasar bulanan Kelantan pada tahun 2019 ialah RM4,874, sementara bagi Selangor RM10,827 dan Pulau Pinang RM7,774 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Di manakah wasatiyah yang disebut oleh Hadi itu apabila ia dikaitkan dengan tindakan partinya sendiri? Malah beliau sendiri memegang jawatan Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah bertaraf menteri tetapi tidak pernah pergi ke Timur Tengah untuk membawa pulang pelaburan dari negara berkenaan setelah dilantik. Hadi sendiri pernah menggelar mereka yang mahu menang cepat, mencari jalan yang dekat, melintas jalan macam kera yang mengambang ke arah mana pokok yang banyak buah adalah golongan yang tidak istiqamah dan tidak betul dalam perjuangan. Buah kita tak banyak, melompat ke pokok lain yang banyak buah, kata Hadi pada 2017. Maknanya jelas, Hadi tidak menerima scheme of things, pokok buah yang banyak dan katak politik iaitu kera yang melompat. Namun pemimpin PAS ini U-turn setelah parti itu hanya memperoleh 18 kerusi pada pilihan raya umum ke-14. Lalu tindakan kera mengambang itulah yang didukung oleh PAS apabila turut bersekongkol dengan Bersatu yang dipenuhi oleh katak politik dari UMNO untuk merampas kuasa dari Pakatan Harapan pada hujung Februari 2020. Kini beliau berhujah tentang wasatiyah yang tidak diamalkan oleh partinya sendiri dan kera yang mengambang di pohon-pohon kerajaan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Jawablah dengan jujur. Ramai sarjana menulis tentang sistem demokrasi yang berdiri di atas kuasa rakyat untuk turut serta memilih pihak yang akan menjadi pemerintah. Malaysia turut mengadaptasikan sistem demokrasi berparlimen ke dalam sistem Raja-Raja Melayu yang kemudian digelar monarki berperlembagaan. Tiada siapa yang kata demokrasi itu sempurna. Ya, benar ia mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu. Bagaimanapun, ia boleh dianggap sebagai option yang paling munasabah untuk menyusun atur para aktor politik, kata Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin dalam tulisannya di Malaysia Deadline.
Oleh kerana sistem demokrasi menghormati suara rakyat, maka pilihan raya umum digunakan sebagai kaedah untuk mendapatkan legitimasi bagi pemerintah. Itulah yang dilakukan oleh rakyat sejak tahun 1955 apabila pilihan raya umum yang pertama diadakan. Perjalanan pilihan raya umum di negara ini juga tidak sempurna. Di sana sini masih boleh kedengaran suara lantang yang memprotes lantaran tidak puas hati dengan proses pilihan raya yang diadakan. Sehinggalah pada 9 Mei 2018 iaitu pilihan raya umum ke-14 berlaku satu sejarah yang memeranjatkan dunia. Menurut Hanifah, banyak negara maju yang terkejut kerana tidak pernah terfikir negara seperti Malaysia boleh berjaya melakukan pertukaran rejim melalui proses pilihan raya umum yang aman damai dalam demokrasi. Namun, malang bagi rakyat Malaysia, kejayaan demokrasi itu hanya mampu bertahan selama 22 bulan sahaja. Peristiwa langkah Sheraton membuka pintu laluan kepada pembentukan sebuah kerajaan tanpa mandat rakyat buat kali pertama di negara ini. Beliau berpendapat ia bakal menjadi warisan sejarah yang amat buruk bagi negara ini. Natijahnya, peristiwa itu turut melahirkan kelompok cendekiawan yang cuba melupakan begitu sahaja nilai-nilai agung dan tinggi yang tercakup dalam doktrin konstitusionalism demi melakar doktrin baharu untuk menjustifikasikan kerajaan tanpa mandat rakyat. Secara tiba-tiba, kita juga dapat melihat kebanjiran kononnya para pakar perlembagaan yang agak ke depan dalam menafsirkan perlembagaan secara harfiah seolah-olah mereka sedang menafsirkan sebuah warkah wasiat. Mereka ini nampak agak kelihatan seronok dan gembira melontarkan ke tepi begitu sahaja beberapa prinsip-prinsip yang bersalut nilai-nilai yang agung dan tinggi yang terkandung dalam perlembagaan itu sendiri, tegas Hanifah. Beliau menegaskan perlembagaan persekutuan tidak sama sekali mengiktiraf kewujudan kerajaan yang tidak ada mandat rakyat. Jika tidak, di mana keperluan adanya beberapa peruntukan di dalamnya berkaitan pilihan raya? Ia akan menjadi tidak berguna, tidak penting dan hanya khayalan semata-mata. Pilihan raya yang merupakan simbol dan tanda aras penting demokrasi membawa erti kewujudan nilai-nilai agung yang tinggi dalam perlembagaan. Secara tersirat, ia juga membawa mesej kepada perlunya kewujudan kerajaan bermandat yang wajib bertanggungjawab sepenuhnya kepada Vox Populi atau suara rakyat, katanya. Dalam tulisannya, Hanifah juga meluahkan rasa duka cita kerana sebahagian daripada aktor politik dan juga ahli parlimen di negara ini malangnya seolah-olah lupa tugas dan tanggungjawab hakiki mereka. Malah mereka cenderung mensia-siakan kepakaran yang dimiliki dengan melakukan perkara-perkara lain. Sebahagian daripada mereka juga lupa dan gagal menyedari bahawa mereka juga bertanggungjawab menyebarluaskan nilai-nilai tinggi di arena politik dan pemerintahan. Itulah bagi saya raison d'être penglibatan seseorang dalam politik. Justru langkah pertama bagi melakukan hal tersebut adalah dengan tidak mengkompromi prinsip-prinsip politik yang tidak wajar dikompromikan, tegasnya. Demikian luahan bekas timbalan Menteri Undang-Undang Kerajaan Pakatan Harapan yang ingin melaksanakan reformasi institusi menerusi kemenangan dalam pilihan raya umum secara demokrasi. Namun, hasrat yang turut dilakar dalam manifesto itu tidak dapat dilaksanakan apabila hak rakyat untuk menentukan masa depan mereka dirampas oleh golongan yang mendambakan kuasa menerusi pintu belakang atau lebih dikenali sebagai tebuk atap. Kononnya, langkah Sheraton itu untuk menyelamatkan Malaysia. Namun, sehingga ke hari ini, tidak nampak negara ini sedang dipacu ke arah yang lebih baik. Menurut laporan bernama, Bursa Malaysia ditutup rendah kemarin apabila pada jam 5 petang, petunjuk pasaran FTSE Bursa Malaysia KLCI, FBM KLCI merosot 4.70 mata untuk ditutup kepada 1,582.19 berbanding 1,586.89 sewaktu ditutup pada Rabu. Suasana pasaran negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung sebanyak 574 kepada 434, manakala 464 kaunter tidak berubah, 746 tidak diniagakan dan 6 yang lain digantung. Sementara itu, ringgit terus ditutup rendah berbanding dolar Amerika Syarikat apabila pada 6 petang unit tempatan merosot kepada 4.1570 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada 4.1535 pada Rabu. Tidak nampak pelabur asing berbondong-bondong memasuki Malaysia walaupun
ataupun Tan Sri Mahyadin Mat Yassin telah dijatuhkan oleh UMNO dan diganti dengan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. Demokrasi yang hilang nilai-nilainya akan diiringi dengan ekonomi yang hilang hala tujunya. Pensyarah Fatwa Semasa Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Harifin Muhammad Kashif pada 15 Februari 2019 menulis dalam berita harian dengan memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, "Tegakkanlah timbangan secara adil, jangan mencuranginya apabila kalian menimbang untuk orang-orang." Surah Ar-Rahman ayat 9. Beliau yang memiliki kepakaran dalam bidang fatwa berkata, ayat tersebut membawa maksud diharamkan menipu pelanggan dalam apa keadaan sekalipun, bukan sahaja dalam konteks jual beli, malah menipu membabitkan isu agama, politik atau pentadbiran juga dilarang. Merujuk kepada sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang bermaksud, katakanlah yang benar walau pahit sekalipun, riwayat Ibnu Hibban. Beliau menegaskan bahawa Nabi mengajar kita sebagai pemimpin supaya tidak melakukan dua perkara, iaitu tidak boleh mempunyai sifat menipu orang dan tidak dibenarkan melakukan perkara bercanggah dengan kewibawaan seorang pemimpin, termasuklah bercakap tidak benar. Penipuan akan membawa kesan dan kemudaratan yang lebih besar, apatah lagi membabitkan golongan cendekiawan atau individu yang membawa label Islam, jelasnya. Menurut Muhammad Izhar, ulama terkenal Yusuf Al-Qardawi menyebut pemimpin yang menipu akan memberi kesan dalam pentadbiran sebuah negara. Selain membawa kekeliruan, penipuan mengundang pecah amanah, menggalakkan rasuah, kebatilan tidak terbendung serta mendorong orang bawahan turut menipu dalam pentadbiran. Nabi Muhammad SAW menegaskan kepada sahabat dengan sabdanya yang bermaksud, kepimpinan satu amanah, maka amanah inilah yang perlu dipelihara oleh semua bernama pemimpin, tegasnya. Beliau berpendapat rakyat mahukan pemimpin yang benar-benar bekerja, bukan sekadar mengeluarkan omong kosong tanpa melakukan perbuatan seperti yang mereka cakapkan. Ini suatu pembohongan ke atas kepercayaan rakyat yang memilih mereka sebagai YB. Kita kena fikirkan bagaimana untuk memajukan Malaysia ke arah yang lebih baik, membanteras rasuah, pecah amanah, menolak golongan menipu dalam banyak perkara, mengurangkan penindasan kepada fakir miskin serta mengelak orang kaya terus kaya dan miskin terus miskin, kata Muhammad Izhar. Beliau juga menasihati pemimpin, tidak kira kerajaan mahupun pembangkang, supaya menjauhi sifat mementingkan diri, berbohong, berselindung demi menjaga periuk nasi ataupun parti. Kalau yang menipu atau berbohong itu seorang agamawan, tempelaknya lebih teruk berbanding golongan pemimpin yang bukan berpendidikan agama. Keburukan atas kelakuan mereka akan lebih besar kesannya apabila masyarakat bukan Islam melihat cendekiawan atau agamawan tidak bercakap benar. Apa persepsi yang akan Islam terima? Pastinya buruk dan memalukan. Marilah kita lihat relevannya tulisan Muhammad Izhar ini dalam konteks negara kita Malaysia berhubung aspek lain, contohnya kepimpinan dalam sukan. Seluruh rakyat Malaysia terkejut, sedih dan malu apabila mendengar berita bahawa pingat emas yang dimenangi oleh atlet negara bagi acara lontar peluru Muhammad Ziyad Zulkifli di Kejohanan Paralimpik Tokyo 2020 dibatalkan. Beliau telah mencatat rekod baharu dunia pada balingan 17.94 meter dalam acara sukan berprestij itu. Pembatalan itu susulan bantahan oleh kamp Ukraine kerana 3 atlet Ziyad, atlet Australia Todd Hodges dan atlet Ecuador didakwa lewat memasuki bilik panggilan sebelum acara bermula. Salah siapa, maka Ziyad dan satu negara menerima padahnya. Sewajarnya beban itu ditanggung oleh Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo atau lebih dikenali sebagai Peja. Saya ingin menyeru agar Peja sendiri membuat sedikit soul searching untuk memastikan apakah portfolio sukan ini benar-benar sesuai dengan karakter dan kepribadiannya sendiri, kata wartawan sukan Arnas M. Khairul ketika mengulas kenyataan Menteri berkenaan berhubung isu pembatalan pingat emas Ziyad. Beliau berpendapat kenyataan Peja yang menyeru agar Jawatankuasa Penganjur khususnya Olahraga Para Dunia WPA dan Majlis Paralimpik Antarabangsa IPC mempertimbangkan keputusan berkenaan telah memesongkan semangat dan etika kesukanan. Menurut Arnas, tiada alasan yang patut diterima untuk lewat walau seminit pun untuk kejohanan paling penting dalam karier Ziyad ini. Apakah ada perkara lebih penting
penting kepada mereka pada ketika itu yang menyebabkan mereka gagal menguruskan masa sampai terlewat 3 minit. Apakah ini tidak merosakkan imej negara apabila pegawai-pegawai yang dipertanggungjawabkan menguruskan atlet yang merupakan pemegang rekod dunia, juara dunia dan juara bertahan Paralimpik gagal perkara paling asas iaitu menepati masa? Soalnya, pegawai-pegawai MSN dan Majlis Paralimpik Malaysia MPM yang bertanggungjawab ke atas Ziad, atlet kategori F20, intellectual impairment adalah ditanggung oleh pembayar cukai negara dan mereka dibayar untuk mewakili dan membawa imej negara di mata dunia. Tuan-tuan pembaca dan peja, sila terangkan kepada saya, apakah ini imej yang kita mahu paparkan kepada dunia? Kegagalan disiplin dan profesionalism yang disokong penuh oleh kerajaan? Jika jawapannya tidak, maka accountability harus ditegakkan dan pegawai-pegawai yang bertanggungjawab terhadap kegagalan ini harus diambil tindakan sewajarnya. Bidas Arnas. Inilah akibatnya apabila ahli politik berebut-rebut untuk menduduki tempat tertinggi dalam pengurusan sukan. Perbuatan pimpinan atasan yang tiada kewibawaan inilah yang membawa kekeliruan, penipuan dan segala bentuk kebatilan yang dituruti oleh orang bawahan dalam pentadbiran. Amat menyedihkan apabila aktiviti sukan yang menjadi jambatan menuju kemajuan dan perpaduan turut menjadi mangsa pemimpin yang tiada kewibawaan. Sebarang cubaan menafikan realiti demi menutup kegagalan hanyalah satu penipuan. Ingat, setiap tingkah laku kalian, rakyat akan sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.